Salam sejahtera kepada panel dan penilai. Nama saya Ching Kui Kun dari SMK Kunak Jaya, daerah Kunak. Dan tajuk inovasi saya adalah model 7 step board. Okey, isu yang sebenarnya berlaku adalah bermula dengan refleksi kendiri, di mana saya mendapati bahawa pelajar lemah dalam penggiraan, terutama dalam konsep nisbah dan kadaran. Kedua, saya mendapati bahawa pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah numerical stoichiometry dalam persamaan kimia. Dan ketiga, saya mendapati bahawa pelajar tidak menguasai kebat apabila menyelesaikan penggiraan dalam persamaan kimia. Dan keempat, saya mendapati bahawa pelajar tidak dapat menguasai tahap 4 dan ke atas dalam standard prestasi dalam bab ini. Manakala model ini sebenarnya ada berfokuskan kepada teori konstruktivisme, di mana saya percaya model ini dapat membina ilmu pengetahuan sendiri dengan learning by doing. Selain itu, model ini juga berpusatkan kepada murid, di mana guru berperanan sebagai pembimbing pelajar. Dan ketiga adalah model ini juga dapat meningkatkan kebat, di mana dapat mewujudkan pelajar yang dapat mencapai tahap 6, iaitu mencipta idea ataupun kaedah yang lebih kreatif, seperti yang ditunjukkan. Dan terdapat satu objektif utama dan 4 objektif spesifik. Yang pertama adalah model ini dapat memupuk kebat menyelesaikan masalah pengiraan melibatkan persamaan kimia bagi subjek kimia. Kedua, model ini berperanan dan bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar untuk menyelesaikan masalah pengiraan yang melibatkan persamaan kimia. Dan juga kedua, model ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Sekurang-kurangnya pelajar dapat melepasi tahap 4 dan ke atas. Dan ketiga, model ini bertujuan membantu pelajar mendapat keputusan dan lonjakan yang baik dalam SPM, terutama dalam subjek kimia. Dan juga keempat, model ini dapat menambah baik kaedah PDP guru supaya pelajar berasa seronok di dalam kelas. Dan kita bergerak kepada kumpulan sasaran, di mana kajian ini melibatkan 12 orang pelajar dari 5 STEM, di mana terdiri dari 10 orang pelajar perempuan dan 2 orang pelajar lelaki. Dan kita bergerak kepada intervensi. Pada asalnya, model ini diperkenalkan dengan sebagai kaedah PDP secara bersemuka. Tetapi apabila tahun lepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19, jadi model ini ditambah baik dan boleh diaplikasi secara maya. Dan model ini telah dijalankan pada 2 Oktober 2020, 9 pagi sampai 10 pagi menggunakan Google Meet. Dan ini adalah gambaran sekiranya guru menggunakan model 7 step ni secara bersemuka. Dan pada tahun lepas saya telah menjalankan model 7 step board ini secara maya, di mana saya hanya menggunakan 7 step sahaja. Bermula dengan step yang pertama, di mana guru akan menyatakan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Ini adalah penting dan masa yang diperlukan adalah 5 minit. Seterusnya, guru akan pergi ke step kedua, iaitu guru akan menunjukkan penyelesaian masalah. Dan lepas tu guru akan menunjukkan langkah penyelesaian masalah berdasarkan buku teks. Dan ketiga, guru akan memberikan tugasan setelah guru telah menerangkan apa langkah penyelesaiannya. Dan masanya mengambil sebanyak 5 minit. Dan keempat, ini adalah penting, di mana guru memberi masa 15 minit untuk pelajar menjawab sama secara individu ataupun secara berbincang antara satu sama lain. Dan seterusnya, masa tambahan sebanyak 15 minit adalah pelajar diminta membentang dalam masa 15 minit, di mana saya akan minta sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 orang untuk menunjukkan dan membentang hasil jawapan yang dibuat. Jadi ini adalah ditunjukkan daripada respon 1, 2 dan 3. Dan seterusnya, step kelima adalah saya akan buat rumusan, di mana saya akan pilih jawapan yang terbaik. Dan jawapan pelajar yang terbaik dipilih adalah di kalangan pelajar sendiri sebenarnya itu, di mana ditunjukkan seperti ini, di mana mereka mendapati bahawa step kedua adalah lebih baik dan lebih mudah berbanding dengan langkah yang ditunjukkan oleh pelajar lain dan juga langkah yang saya tunjuk. Dan sekarang kita bergerak kepada step yang ke-6, iaitu saya akan berikan latihan pengukuhan. Dan latihan pengukuhan ini adalah sama ada soalan daripada buku teks, buku modul ataupun buku latihan. Dan masanya mengambil 2 minit. Dan step yang ketujuh adalah saya akan buat kesimpulan. Saya akan minta pelajar buat kesimpulan apa yang telah kita belajar dalam keseluruhan ini. Dan masa keseluruhan untuk 7 step ni hanya memakan masa 60 minit. Dan kita bergerak kepada metodologi. Jadi terdapat 3 jenis instrumen, iaitu permatian, iaitu melalui sesi soal jawab.
Kedua ialah ujian pra dan pasca, di mana saya akan menjalankan sebanyak 3 kali ujian pasca untuk melihat keberkesanannya sepanjang masa. Dan juga instrumen ketiga adalah soal selidik, di mana terdiri pada 14 item, iaitu terdiri pada domain efektif, domain konektif dan juga domain psikomotor. Dan keseluruhan analisis data ini dibuat dalam bentuk kuantitatif, di mana ia adalah statistik deskriptif, di mana data ditunjukkan dalam bentuk kekerapan, peratus dan min. Okey, hasil dapatan daripada permatian seperti bahawa pelajar akan lebih yakin dan mahir apabila menyelesaikan masalah pengiraan. Kedua, saya nampak pelajar akan sukarela menyelesaikan masalah pengiraan di kalangan ramai orang. Ketiga, saya mendapati bahawa pelajar dapat menyelesaikan soalan ataupun lebih cenderung menyelesaikan soalan dalam pengiraan terlebih dahulu. Dan keempat, saya mendapati bahawa terdapat berlakunya interaksi secara dua hala antara pelajar dengan pelajar dan juga guru dengan pelajar secara tidak langsung. Manakala hasil dapatan daripada ujian pra dan pasca, saya mendapati bahawa terdapat peningkatan dari segi peratus lulus, iaitu 41.67 kepada 66.67 dan 91.67, dan last adalah 100%, dan 100% ini adalah berdasarkan keputusan SPM yang sebenar. Dan walaupun menunjukkan GPMP ada berlakunya peningkatan dan juga penurunan. Manakala kepada hasil dapatan daripada soal selidik, saya mendapati bahawa pelajar menerima model ini secara positif, di mana domain efektif, domain konektif dan domain psikomotor menunjukkan nilai yang sangat besar, dan min purata keseluruhan adalah 4.59, di mana mereka sangat setuju bahawa model ini membantu mereka dari segi efektif, konektif dan psikomotor. Dan kita bergerak kepada kos. Terdapat dua pilihan, sama ada saya menjalankan secara bersemuka ataupun maya. Sekiranya saya menjalankan model ini secara bersemuka, jadi alat yang saya perlukan adalah kertas warna, kertas laminat, pelekat tek-tek, gunting, ink, printer, dan makan sebanyak RM17.50. Sekiranya saya menjalankan model ini secara maya, jadi saya hanya cuma perlukan menggunakan PowerPoint, Google Meet dan WhatsApp, dan dia adalah percuma selagi kita diberikan 1 gig yang percuma dalam untuk PDP sepanjang pandemik ini kan. Lepas tu bergerak kepada pencapaian, di mana saya terlibat dengan kolokium tindakan teknik 12 langkah secara dalam talian peringkat kebangsaan, di mana saya menggunakan inovasi ini sebagai kajian tindakan saya, dan saya pertama terpilih sebagai top 10 perbentang terbaik, di mana saya berpeluang membentang secara online melalui YouTube. Kedua, saya juga menerima anugerah emas, dan ketiga ialah berita yang baik, iaitu saya mendapat tempat pertama adalah 10 pembentang yang terbaik tu dalam penghasilan kajian tindakan bertemakan inovasi ini. Impaknya. Jadi nampak inovasi model ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir tinggi. Kedua, dia dapat mencetuskan idea pelajar lebih pelbagai, di mana ini yang saya fokus kepada, bukan sejak jalan kerja yang dijujak oleh saya boleh diterima. Manakala idea ataupun jalan kerja yang mereka lebih kreatif, lebih mudah berbanding saya adalah sangat disyorkan untuk menunjukkan mereka boleh mencipta. Jadi mereka dapat mencapai tahap 6. Manakala pelibatan pelajar semakin aktif dan membina sepanjang model ini diaplikasikan, dan juga menunjukkan peningkatan pentaksiran formatif dan sumatif yang positif. Dan kesimpulannya, model 7 step ni adalah berfokuskan kepada kemajuan pelajar yang dinyatakan oleh TS25, di mana kita berteraskan kepada DSKP, KSM yang terkini, dan juga pentaksiran secara formatif, iaitu kita bertujuan melihat sama ada pelajar boleh dapat tahap 4, 5 ataupun 6, iaitu mencipta. Dan potensi model ini dapat lihat dia boleh diaplikasikan dalam semua topik kimia yang penting melibatkan pengiraan. Kedua, dia boleh diaplikasikan dalam subjek-subjek sains tulis seperti fizik, kimia, matematik tambahan ataupun matematik. Dan juga ketiga, model ini dapat membantu guru mengesan pelajar yang mana yang mampu mencipta langkah penyelesaian yang lebih mudah berbanding dengan cara yang saya guna. Dan terakhir adalah pelajar dapat menghasilkan nota yang padat dan ringkas dalam buku nota seperti yang ditunjukkan dalam ini. Jadi dua ini adalah hasil daripada nota pelajar yang tunjuk. Jadi pada penghujung ini atau kesimpulannya, model ini dapat mencetuskan kemahiran berfikir arah tinggi pelajar dengan kita menerima langkah mereka secara sistematik. Dan itu sahaja dari saya.
Jadi maka setakat sahaja ini. Sekian dan terima kasih.